Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3, anak-anak cikgu perlu mengeluarkan buku teks Bahasa Melayu jilid 3, dan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah unit 6 minda positif badan sihat. Dalam unit 6 minda positif badan sihat, tajuk yang akan kita pelajari tata bahasa ialah kata sendi nama dan kata arah. Okey, baiklah kita pergi pada kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang hadir di hadapan kata nama untuk menunjukkan tempat, kedudukan, arah, waktu, masa, orang dan punca sesuatu. Itu adalah kata sendi nama. Baiklah, ini adalah contoh kata sendi nama. Penggunaan kata sendi nama di digunakan untuk menyatakan tempat, dengan, untuk maksud bersama-sama, tentang, untuk menunjukkan rujukan sesuatu tidak tentu, daripada, untuk menunjukkan manusia, ke, untuk menunjukkan tempat atau arah yang dituju, pada, untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat bagi perbuatan, dari, untuk menunjukkan arah, tempat dan masa, kepada merujuk untuk menyatakan sasaran, kepada, untuk atau bagi ialah menunjukkan kegunaan untuk sesuatu, demi, untuk tujuan penegasan dan urutan, sejak ataupun semenjak, untuk menunjukkan penanda waktu yang digunakan, terhadap, untuk membawa maksud rujukan bagi manusia, haiwan ataupun benda. Oleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pembuat dengan ayat pasif ataupun merujuk sebab. Hingga ataupun sampai digunakan untuk menunjukkan peringkat dan had masa. Dalam digunakan untuk menunjukkan lingkungan yang tidak mempunyai ruang. Antara untuk menunjukkan lingkungan yang tidak mempunyai jarak. Ini adalah kata sendi nama, contoh-contoh kata sendi nama di, dengan, tentang. Okey, perhatikan contoh yang digunakan. Kata sendi nama ke. Ke tadi menunjukkan tempat atau arah. Contoh ayat, ke kantin ataupun ke pasar. Arah tempat, menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Kita nak pergi ke kantin ataupun kita nak pergi ke pasar. Okey, di ni dia nak untuk menyatakan tempat. Kita berada di restoran. Saya berada di restoran. Saya berada di sekolah. Itu menunjukkan tempat. Oleh dia untuk menunjukkan hubungan pembuat dengan dalam ayat pasif atau menunjukkan sebab. Contoh ayat dia, disebabkan oleh ibu. Disebabkan oleh ibu. Ataupun dimakan oleh Hisham. Buah apple dimakan oleh Hisham. Okey, perkataan dengan digunakan untuk maksud bersama-sama, serentak. Bersukan dengan rakan. Saya bersukan dengan rakan. Dia benda tu bersama-sama, melakukan benda tu bersama-sama. Berkelah dengan keluarga. Serentak dia berkelah dengan keluarga. Okey, daripada menunjuk untuk manusia. Contoh dia, saya menerima surat daripada kawan. Okey, hadiah ini daripada bapa. Okey, dari dengan daripada. Dari untuk menunjukkan arah, daripada menunjukkan manusia. Dia menunjukkan manusia. Dapat hadiah daripada cikgu, dapat hadiah daripada cikgu. Itulah daripada penggunaan kata sendi nama daripada. Okey, kepada untuk menyatakan sasaran. Kita nak beri hadiah ini kepada siapa? Kepada cikgu, nak beri kepada ibu bapa. Surat ini diberikan kepada ibu bapa. Kepada untuk menyatakan sasaran. Kita nak bagi pada siapa? Kita nak beri, kita nak buat tu untuk siapa? Okey, yang terakhir kita bagi contoh dari. Dari tadi digunakan untuk menunjukkan arah ataupun tempat dan masa. Seratan dari pekan.
dari hospital. Itu adalah penggunaan kata sendi nama. Kata sendi nama ni diletakkan di hadapan kata nama ataupun frasa nama. Sekarang kita pergi kepada tata bahasa yang kedua, iaitu kata arah. Kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan atau hala sesuatu benda. Kata arah didahului dengan kata sendi nama. Sebab tu kita sekali kata sendi nama dan kata arah. Kata arah ni digunakan didahului dengan kata sendi nama. Kata sendi nama dulu bawa arah. Contoh ayat. Contoh kata arah yang diberikan. Contoh kata arah tu atas, bawah, antara, belakang, dalam, depan, hadapan, hilir, hulu, luar, penjuru, sudut, seberang, sisi, tengah. Itulah kata arah. Arah kita nak arah tuju ataupun arah nak pergi, itu arah sesuatu benda tu duduk ke atas, itulah contoh ayat kita guna untuk atas. Adik duduk di atas riba ibu. Adik duduk di atas riba ibu. Kata arah ni, kita arah didahului dengan kata sendi nama di. Tengok, adik duduk di atas riba ibu. Kita tengok, di untuk menyatakan tempat. Sebab dia duduk tu dekat atas riba ibu. Adik dia duduk tempat tu dekat atas riba ibu. Antara. Sami duduk di antara Noni dan Fahmi di dalam kelas. Sebab dia di tu menunjukkan tempat dia duduk di. Okey, untuk bawah. Kambing peliharaan Pak Mat berlindung di bawah rumah apabila hari hujan. Ini semua menunjukkan tempat belakang. Sebab tu kita gunakan di. Di belakang rumah itu terdapat sebatang pokok mangga yang berbuah lebat. Untuk dalam, Zaki menyimpan nombor telefon ibunya ke dalam telefon bimbitnya. Untuk ke. Depan, pengawas itu berdiri di hadapan murid-murid semasa perhimpunan. Dia masih ada di. Masih ada sebelum kata arah tu masih ada kata sendi nama. Kata sendi nama yang digunakan ialah di. Kata arah dia hadapan, di hadapan. Okey, hilir. Wartawan itu membuat liputan mengenai pencemaran sungai yang berlaku di hilir sungai itu. Hulu, hilir dan hulu. Rumah Tok Penghulu Kampung Jaya itu terletak di hulu sungai. Untuk hilir dan hulu digunakan untuk sungai. Hilir untuk yang mula-mula, hulu untuk yang penghabisan sungai. Okey, untuk luar, kata arah untuk bagi kataan luar. Contoh ayat, Maya menyerahkan bungkusan itu kepada Alice dari luar pagar rumah sahaja. Tengok, ada dia menyerahkan kepada, digunakan kepada, ada kata sendi nama Aris, dari kata sendi nama luar, kata arah pagar rumah sahaja. Dia kena ada kata sendi nama didahului dengan kata sendi nama baru kata arah. Sudut, almari itu diletakkan di penjuru bilik Aina, di penjuru. Ada kata sendi nama dan kata arah. Mesti kena ada kata sendi nama baru kata arah. Seberang, di seberang sungai itu ada sebuah pokok yang usang. Sisi, Zizan berdiri di sisi kuda hendak ditunggangnya. Tengah, murid-murid lelaki itu sedang bermain bola di tengah padang. Murid-murid adalah siapa? Murid-murid lelaki. Apa yang mereka lakukan? Sedang bermain. Bermain itu adalah kata kerja. Bola itu adalah objek. Di tengah, di itu adalah kata sendi nama. Kata sendi nama. Tengah itu adalah kata arah. Padang itu adalah objek. Dia mesti didahului dengan kata sendi nama. Itu saja yang kita belajar pada hari ini, iaitu dalam unit 6 minda positif badan sihat. Kita belajar kata sendi nama dan kata arah, di mana kata sendi nama ialah perkataan yang hadir di hadapan kata nama untuk menunjukkan tempat ataupun kedudukan ataupun arah. Contoh kata sendi nama di, dengan, daripada, kepada. Dan kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan ataupun hala. Dia masih didahului dengan kata sendi nama. Contohnya
atas, bawah, depan, belakang, hulu, hilir, luar, dalam, itu adalah kata arah. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, PDPR kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.